سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya, kerana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita. Jadi kita banyak mengucap kesyukuran padanya dan kita telah sampai pada bulan yang sangat ditunggui, yang sangat dirindui oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Ramadan. Bulan yang mana dipenuhi dengan keberkatan, bulan yang mana dipenuhi, dan bulan ini dipanggil bulan season of amal. Maknanya musim menuai. Jadi Masya Allah, dengan kebetulan, dengan ittifaqiyah, kita berada di rumah, kita berada di dalam PKP, Masya Allah. Jadi kita banyak boleh menuai hasil di bulan Ramadan ini. Bulan untuk kita menuai hasil tuaian kita. Sebab bulan ini kita akan dapat banyak hasilnya yang begitulah, dan amalan-amalan kita digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan fardu dikerjakan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi seperti 70 amalan fardu yang kita lakukan di bulan yang lain. Satu amalan sunat digandakan sehingga seperti satu amalan fardu. Itu begitu banyak pahalanya. Jadi, dan sebab itu kadang-kadang ada orang yang membayar zakat tahunan mereka bayar bulan puasa. Mereka membayar bulan puasa sebab nak dapat pahala berganda. Ada satu orang dia selalu bayar lepas raya. Lama tiap-tiap tahun satu orang, Masya Allah, dia ihtimam, begitu terus membayar zakatnya lepas raya. Saya jumpa dengan dia, saya kata, Datuk bayarlah bulan puasa sebab pahala dia digandakan. Pahala dia banyak dalam bulan puasa. Masya Allah. Jadi Masya Allah, dia pun mula membayar bulan puasa. Okey, alhamdulillah, kita akan mulakan kitab kita, iaitu dengan kitab Mishkatul Masabih lah. Dalam terjemahan saya Midrajul Fawatih pada jilid pertama. Jadi sebelum kita mulakan lebih lanjut lagi, jadi tak kenal maka ulama mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak tahu siapa pengarang kitab ini, dan siapa penulis asal kitab ini, dan kenapa kitab ini ditulis. Jadi ini yang telah siapa yang mengarang kitab tersebut. Jadi kitab Mishkatul Masabih iaitu dua nama gabungan daripada dua kitab yang ditulis oleh dua pengarang. Pengarang pertama beliau menulis kitab iaitu Masabihus Sunnah. Kitab Masabihus Sunnah. Kitab ini oleh kerana dia tidak ada sanad, hanya didatangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, iaitu waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sahaja. Tapi kitab ini ditulis oleh satu ulama siqah, dan pengarang kedua telah diperintahkan
telah disuruh oleh gurunya untuk menyusun kembali kitab ini. Pengarang kedua menyusun kembali kitab ini, dinamakan kitab ini dengan nama Mishkatul Masabih. Kalau tuan-tuan di hadapan tuan-tuan ada kitab di muka surat 85. Sebab muka surat 1 hingga 70 kitab saya ni saya muatkannya iaitu ilmu mustalah hadis, iaitu Muqaddamatul Mishkat. Dia ada dua, Muqaddimah dan Muqaddamah. Jadi Muqaddamatul Mishkat. Jadi muka surat 1 hingga muka surat 70 tu dia Muqaddamah Mishkat. Muqaddamah, Muqaddimah. Dia beza sedikitlah, Muqaddamah tu apa, Muqaddimah tu apa. Cuma nak mudahkannya ialah Muqaddamah ni perbahasan di luar tajuk. Muqaddimah ialah perbahasan di dalam tajuk. Jadi buku kitab kita ini ialah kitab hadis. Maka Muqaddamah Mishkat ialah kitab mustalah hadis, yang ditulis oleh Syekh Muhaddis Abdul Haq Ad-Dahlawi. Di sini muka surat 1 hingga berada pada muka surat 70. Sebelum muka surat 1 tu saya tulis Muqaddamah Mishkat. Muqaddamah ini mengandungi perbahasan ilmiah berkenaan ilmu mustalah hadis. Perbahasan ini menggunakan istilah-istilah Arab yang lebih sesuai untuk pembacaan ilmiah bagi mereka yang mempunyai latar belakang pengajian Arab. Para pembaca yang tidak mempunyai latar belakang pengajian Arab disyorkan untuk memulakan pembacaan terus daripada bab adab-adab belajar hadis. Bab adab-adab belajar hadis. Jadi muka surat 1 hingga 70. Dari muka surat saya suruh buka pada muka surat 85. Di situ ada sedikit tentang biodata, biografi pengarang pertama dan pengarang kedua. Muka surat 85 dan 86. 85 ditulis atas tu biografi ringkas Imam Baghawi, yakni penulis Masabihus Sunnah. Penulis Masabihus Sunnah itu kitab Imam Baghawi rahmatullah alaih. Beliau siapa? Masabihus Sunnah ni kitab yang mana di dalamnya tidak ada sanad, hanya dibawa oleh pengarang waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia ada susunan-susunan dialah, iaitu beliau ialah siapa? Muhayyiz Sunnah. Gelaran beliau dengan kunyah beliau iaitu laqab beliau Muhayyiz Sunnah, iaitu Qami'ul Bid'ah Abu Muhammad. Abu Muhammad tu kunyah beliau. Nama dia Husain bin Mas'ud, yang juga dilakabkan dengan Al-Farra Al-Baghawi, yang kita kenali dengan alamat Baghawi. Jadi kalau dengan ringkasnya kita panggil alamat Baghawi lah. Beliau dinisbahkan kepada perkataan Baghawi kerana beliau berasal daripada satu bandar, iaitu Bandar Bakshur, yang terletak di antara Kampung Harat dan Kampung Meru di dalam negeri Khurasan. Beliau lahir pada tahun 432 Hijrah, iaitu ulama kurung kelima, dan meninggal pada usia 83 tahun. Beliau meninggal pada 83 tahun. Beliau seorang ulama yang mulia, bersifat warak. Beliau masya-Allah seorang yang warak, zuhud, lagi faqih. Maknanya semua bidang ilmu beliau ada. Beliau juga seorang muhaddis, beliau juga seorang mufassir, dan beliau juga ulama yang terkenal dengan beramal dengan ilmunya. Semasa beliau, di zaman beliau seorang mufti di zaman beliau. Beliau mahir juga di dalam bidang qiraat, walaupun termasyhur dengan nama, walaupun tersyhur masyhur beliau, tapi beliau terkenal dengan kehidupan yang ghair takalluf. Ghair takalluf ni dalam bahasa Arab, saya kebanyakan dalam kitab saya gunakan Arab dimelayukan. Maka di sebelah dia tu saya terjemah dalam konteks bahasa Melayu yang mungkin hampir tepat. Itu mungkin ada tuan-tuan lebih tepat lagi pada asatizah yang berada di dalam program ini, di dalam live ini. Mungkin beliau lebih tepat. Tapi saya suka dengan terjemah ghair takalluf ni, tidak berprotokol. Maksudnya hidup yang simple, tak berprotokol. Pergi mana pun jalan tengah jalan orang tak kenal dia.
dia tidak dikenali, hidup tak berprotokol, kehidupan yang ghair takalluf. Inilah kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh kehidupan dengan penuh ghair takalluf. Maksudnya dia kehidupan yang mudah, senang. Begitu. Itulah dipanggil kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang sederhana. Ghair takalluf ni sebab apa? Biasanya di Masjid Seri Petaling ni, kalau ada tuan yang di Pertuan Agong, dia menjadi Tuan Agong, maka beliau akan nak datang sembahyang di masjid kita ni. Jadi sebelum datang sembahyang tu dia akan bagi tahulah. Dan sebelum ni banyak dah raja-raja yang di Tuan Agong kita datang. Sebelum itulah dalam 20 tahun lepas, 15 tahun lepas, masa saya menguruskan di masjid lah kedatangan mereka. Jadi ada satu hari kedatangan salah satu daripada yang di Tuan Agong ni, di BKL akan buatlah bunga tepi kanan kiri. Tapi masa kedatangan beliau ni simple. Beliau simple aja. Simple, tak ada bunga banyak sangat, kapet sikit saja. Saya kata, tak seperti sebelumnya. Beliau kata, tuanku ni dia tak protokol sangat, okey je lah, alah kadar pun okey lah. Oh, saya baru teringat. Maksudnya ghair takalluf ni saya terjemah, sebab tu saya terjemah tidak berprotokol. Maknanya simple kehidupan. Beliau berpada dengan kehidupan memakan roti kosong, yakni capati lah. Capati kosong je. Makan capati kosong je. Tak makan apa. Kita kan makan macam-macam. Macam-macam warna makan, macam-macam warna air, minuman dan sebagainya. Sebab itu kita berbagai warna lah. Kita punya buangan kita tadi. Dan berbagai bunyi kita keluarkan sebab berbagai warna air dan berbagai warna makanan. Jadi oleh kerana beliau makan roti kosong, anak murid kata beliau, tuan guru ni, kalau tuan guru makan macam ni kesianlah, sebab kami nak belajar banyak lagi dengan tuan guru. Jadi maka beliau telah mendengar nasihat anak muridnya. Beliau selepas masak capati, beliau kenakan minyak zaitun. Beliau basahkan roti beliau dengan minyak zaitun. Sedap memang kalau makan macam ni. Kita panggil dia parata. Parata ni digoreng dengan minyak zaitun. Minta lepas masak tu dia sapu minyak zaitun, dia makan. Itulah kehidupan dia. Setelah satu kitab karangan beliau, iaitu karangan Imam Baghawi ni, kitab Syarhus Sunnah. Kitab ini kitab hadis yang disertakan dengan sanad. Makna bersanad. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, anba'ana fulan. Macam-macam lah. Masya-Allah. Yang mana beliau dimulakan kitab ini dan beliau telah diziarahi. Maksudnya beliau diziarahi, maksudnya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dan di situ ulama mengatakan beliau telah didoakan oleh Rasulullah, ahyakallah kama ahyaita sunnati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu kerana kamu telah menghidupkan hadis-hadisku di dalam dunia penulisan, menulis hadis. Sebab itu beliau dikenali dengan nama Muhayyi Sunnah, daripada perkataan ahya. Madinya ahya dan sirah isim fa'ilnya muhyi. Jadi Muhayyi Sunnah, Muhayyi Sunnah. Beliau dikenali dengan nama Muhayyi Sunnah, Muhayyi Sunnah. Muhayyi Sunnah, beliau kitab karangan beliau banyaklah, iaitu salah satunya Masabihus Sunnah. Ini kitab Masabihus Sunnah yang dikarang oleh beliau, iaitu Masabihus Sunnah. Dan kitab ini tak bersanad. Banyak lagi kitab yang beliau tulis dalam bidang tafsir, kitab Mu'alim Tanzil, kitab Tahzib yang dikarang beliau dalam bidang fiqh, menjadi kitab rujukan utama pada zaman beliau. Dan Imam Baghawi ni ialah imam yang mana bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Dan pengarang Mishkat ni, dan pengarang Mishkatul Masabih serta pengarang Masabih ialah bermazhab Imam Syafi'i. Specialnya Hanafi ni, kitab Syafi'i pun dia boleh ajar dalam bentuk mentarjihkan mazhab Hanafi. Masya Allah. Tuan-tuan guru kita semua di dalam mazhab Hanafi, tapi dia tidak Hanafi kan kita lah, kita tetap Syafi'i. Bukan kita terpengaruh tak. Dan beliau bahkan beliau tak suka pula untuk ubah mazhab ni.
So beliau teruskan, dia kata kita orang Syafi'i, kita tak Syafi'i, kita belajar dengan Hanafi. Kitab Syafi'i diajar oleh guru-guru Hanafi. Masya Allah. Jadi beliau masyhur dalam bidang kitab lah, kitab tahzib. Imam Baghawi ialah imam yang menjaga taharahnya, iaitu beliau tidak akan memulakan pengajiannya melainkan dengan beliau bersuci. Yang ni bersuci ni orang yang mana sentiasa berada di dalam keadaan berwuduk. Berwuduk ni satu amalan yang sangat hebat lah. Amalan berwuduk. Kalau kita belajar di Dauratul Hadis, tuan-tuan guru kita, syekh-syekh kita pesan, kamu sentiasa berwuduk dalam majlis hadis Nabi SAW. Bahkan kalau boleh, seboleh-bolehnya kita sentiasa berwuduk. Berwuduk ni satu amalan yang sangat besar, dan wuduk ini adalah senjata mukmin, adalah senjata orang mukmin. Saya teringat satu kisah, iaitu tentang Syekh Mula Jiwan rahmatullah alaih. Syekh Mula Jiwan rahmatullah alaih, pengarang Nurul Anwar, pengarang kitab usul fiqh, pengarang kitab mustalah hadis di dalam mazhab Hanafi, iaitu banyak kitab yang beliau karang, iaitu salah satu kitab yang beliau karang ialah kitab Nurul Anwar, yang menjadi kalau kita dalam dirasah di sana kita belajarlah kitab Nurul Anwar ni, walaupun dia dalam mustalah, di dalam bahagian ilmu di dalam mazhab Hanafi, iaitu Syekh Mula Jiwan. Beliau ini adalah guru kepada Aurangzeb rahmatullah alaih, Raja Aurangzeb. Beliau ni guru kepada Raja Aurangzeb. Jadi Aurangzeb ni berguru dengan Syekh Mula Jiwan rahmatullah alaih lah. Sebab tu menjadikan seorang raja yang begitu takwa. Aurangzeb ni ialah anak kepada Shah Jahan yang telah membina Taj Mahal dia lah. Begitu. Jadi selalu guru dia telah berkhutbah di hari Jumaat. Datanglah Shah Jahan untuk sembahyang. Jadi tuan guru tadi begitu lantang mengatakan, pakaian sutra tak boleh dipakai oleh orang lelaki. Maka raja dengar dan dia marah, dan dia telah keluarkan hukum untuk tangkap Shah Jahan, untuk tangkap Mula Jiwan rahmatullah alaih. Oleh kerana Aurangzeb ni belajar dengan Mula Jiwan, tuan guru dia, maka dia pun berlari mendapatkan tuan guru dia. Dia kata order daripada istana untuk datang tangkap tuan guru. Tuan guru dia kata bawa senjata saya. Bawa senjata saya. Jadi bila dikatakan bawa senjata saya, maka Aurangzeb rahmatullah alaih dah risau dah. Sebab bila tuan guru ni dia ambil senjata, dia pakai senjata dan tak ada siapa yang boleh lawan dia lagi. Maka dia terus berlari kepada ayahnya. Dia kata, ayah datang minta maaf dengan tuan guru. Sekarang tuan guru sudah menyediakan senjatanya untuk lawan. Apa senjata dia? Miswak dan lota. Miswak dan bejana wuduk. Itu senjata dia. Sekarang tuan guru sedang berwuduk, dan tuan guru akan berwuduk, dan tuan guru akan solat. Nanti tuan guru solat, tuan guru minta, saya tahu saya anak murid dia. Apa yang akan jadi pada ayah, saya tak tahu. So, sampai raja datang minta maaf. Jadi, wuduk ni adalah senjata orang mukmin. Masya Allah. Jadi, jadi Imam Baghawi juga imam yang menjaga taharahnya. Di antara itulah murid-murid beliau di sini, yang saya tulis sedikit itu. Dan juga Imam Baghawi mempunyai tuan gurunya, iaitu guru-guru hadis beliau, antaranya Abu Umar Abdul Wahid Al-Mahili, Syekh Abu Bakar Muhammad bin Al-Haythami Al-Thurabi, Syekh Ahmad bin Abi Nasr Al-Qufani, dan banyak lagi tuan-tuan guru beliau. Dan beliau juga, Imam Baghawi juga mempunyai anak murid, iaitu Abu Mansur bin As'ad At-Tahari. Jadi Abu Al-Futuh Muhammad bin Muhammad, itu anak muridnya. Beliau wafat, iaitu beliau meninggal pada bulan Syawal pada tahun 516 Hijrah. 516 Hijrah, di awal kurun yang ke-6 Hijrah, di Meru, dan dikebumikan di sebelah makam syekh beliau, iaitu Qadhi Husin. Beliau dimakan sebelah tuan guru dia, Qadhi Husin. Tuan guru kami iaitu Maulana Musa Rohani Bazi rahmatullah alaih. Kalau di dalam jemaah kita masyhurkan dengan kitab Berkat Makkiyah.
kitab selawat berkat Makkiyah yang disusun oleh beliau. Nama-nama itu adalah tuan guru kami, iaitu saya berguru dengan dia dalam pengajian kitab Jami' Tirmizi, dan kamilah pelajar tahun akhir yang mendapat sanad daripada beliau tahun 1997. Masa itu kami final year, tahun akhir, dan 1997, dan Syekh meninggal 1998. Tahun 1998 orang pelajar-pelajar 1998 tidak dapat ambil sanad Tirmizi dengan Syekh. Jadi kita belajar sanad Tirmizi lah. Kita belajar sanad Tirmizi dengan beliau, dan beliau banyak mengarang kitab-kitab yang besar lah. Dan kalau syarah Tirmizi sahaja, kalau beliau mensyarahkan hadis Tirmizi dalam kisahnya, dalam kitabnya yang bernama Riyadhus Sunani, dan kitab syarahan Imam Tirmizi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Musa Rohani Bazi rahmatullah alaih ialah 52 jilid. So kami tanya tuan guru, 52 jilid siapa nak baca? Dia kata yang nak baca engkau orang, yang nak baca orang lain mana boleh baca. Syekh tulis, dan Syekh mengajar Tafsir Badawi. Syekh telah syarahkan pula Tafsir Badawi itu 51 jilid. Puluh-puluh jilid lah Syekh tulis. iaitu apabila beliau meninggal, beliau ditanamkan di sebelah kubur tuan gurunya, iaitu Maulana Ali Lahori rahmatullah alaih. Dan kubur beliau wangilah selama 7 bulan. Saya sendiri yang ambil tanah dia, dan saya dapat wangi dia. Selepas saya habis belajar dan saya berkhidmat setahun, saya bagi masa dalam jemaah setahun. Sebelum saya balik, saya pun pergi lagi menziarahi kubur dia. Saya masih lagi mendapati wangi pada tanah beliau tadi. Syekh Musa Rohani Bazi rahmatullah alaih, tuan guru kami di dalam mengajar kitab Jami' Tirmizi. Dan kita di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir lah yang terakhir mendapat sanad daripada beliau di dalam kitab Jami' Tirmizi. Dan beliau diwafat. Dan oleh kerana kitab ini sangat masyhur, maka tuan guru pada pengarang kedua telah memanggil beliau untuk menyusun kembali kitab ini. Iaitu di surat 86, iaitu biografi Imam Khatib Tibrizi, pengarang Mishkat lah. Khatib Tibrizi, pengarang Mishkat ni, iaitu pengarang yang ditulis, beliau menulis kitab Mishkatul Masabih. Jadi beliau menyusun balik, beliau meletakkan nama sahabat, itulah di antara apa-apa yang beliau inginkan letakkan di setiap hadis itu nama-nama sahabat. Waqala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kita akan dapati dalam hadis pertama tadi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. So beliau meletakkan nama sahabat, dan di akhir hadis itu beliau meletakkan hawalah daripada kitab mana hadis itu diambil. Jadi beliau menyusun sedikit. Jadi sanad beliau tak bawa dalam bentuk sanad juga, cuma beliau letak nama sahabat, dan beliau memberi hawalah di akhir hadis, iaitu rawahu Bukhari, rawahu muttafaqun alaih, rawahu Tirmizi. Beliau menyusun kitab itu. Beliau membuat 3 bab, 3 fasal. Fasal pertama hadis-hadis Bukhari dan hadis-hadis sahih Syekhan, iaitu hadis-hadis Bukhari dan hadis-hadis Muslim, dan hadis ittifaq di antara Bukhari dan Muslim lah. Dan sebelum beliau mengarang kitab ini, beliau telah meletakkan 9 kitab di hadapan beliau. Untuk menyusun kembali kitab ni, beliau letak 9 kitab di hadapan dia, iaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jama' baina Sahih wal Bukhari wal Muslim oleh Imam Humaidi rahmatullah alaih. Imam Humaidi dia mengumpulkan Jama' bainal Bukhari wal Muslim, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang ditulis oleh Imam Humaidi, iaitu Imam Humaidi Jama' bainal Bukhari wal Muslim, kitab Imam Humaidi, dan kitab Jami' Saghir. Di dalam tu ada 6 lagi kitab. Jadi sebenarnya beliau telah meletakkan 9 kitab di hadapan beliau. Beliau telah dan siapa nama beliau? Iaitu Waliyuddin, itu lakab beliau. Abu Abdullah, nama kunyah beliau, iaitu
kunyah ni nama disandarkan kepada bapa kepada si fulan atau anak kepada si fulan. Itu dia panggil kunyah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bukan nama sebenarnya. Sayyidina Abu Bakar namanya Abdullah bin Amir bin Uthman. Jadi kalau kita bila sebut nama Sayyidina Abdullah bin Amir bin Uthman, tak ada siapa kenali. Beliau lah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar digelar Abu Bakar. Kunyah beliau Abu Bakar. Dan bapa beliau ialah Abu Quhafah. Itu juga nama gelaran. Abu Quhafah itu juga nama gelaran. Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi sebenarnya bin Amir. Abi Quhafah tu nama dia Amir. Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Amir bin Uthman. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi beliau ni iaitu Abu Abdullah Muhammad, nama beliau, nama zat beliau, bin Abdullah Al-Khatib Al-Umari At-Tibriz. Al-Umari yang penyusung kitab Mishkatul Masabih dan salah seorang muhaddis daripada ulama kurun ke-8. Beliau memegang jawatan khatib di bandar Tibriz, satu bandar yang masyhur di Azerbaijan. Justru kitab beliau lebih masyhur dengan panggilan Khatib Tibriz. Imam Khatib Tibriz lah, kita panggil alamat Tibriz lah, alamat Baghawi dan alamat Tibriz. Nisbah Al-Umari iaitu berasal daripada keturunan Umar bin Abdul Aziz. Kalau Sayyidina Umar, nisbah dia Umar Al-Faruqi, Umar Al-Faruqi, Al-Khattab, Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab. Dia dinisbahkan pada kata Khattab. Itu keturunan Sayyidina Umar. Jadi keturunan keturunan nisbah kepada Umari, iaitu kepada Umar bin Abdul Aziz, cici kepada Sayyidina Umar di sebelah wanita, di sebelah anak cucu perempuannya. Dan beliau telah menulis beliau juga telah mengarang kitab Mishkatul Masabih dan kitab Al-Akmal fil Asma'ur Rijal, iaitu kitab dengan mustalah hadis lah, tentang ilmu rijal. Beliau dan Khatib Tibriz mempunyai anak-anak murid yang hebat. Beliau dan salah satu cucu dia di antara yang hebat iaitu Syekh Mubarak Sadi yang mahir dalam bidang ilmu syair. Syekh Sadi rahmatullah alaih lah. Beliau menulis 2 kitab syair di dalam kitab Farsi, Bustan dan Gulistan. Bila raja-raja dahulu nak jadi raja, dia mesti hafal kitab syair beliau ni, Gulistan dan Bulistan. Dan kalau kita belajar di sistem Deobandi, dipanggil sebelum tahun Arabi, dia tahun Farsi. 1 tahun kita akan belajar tahun Farsi. Di situ kita akan belajar kitab syair Farsi lah. Kitab syair Farsi. Jadi beliau juga menyempurnakan kitab Mishkatul Masabih ni pada bulan Ramadan, 29 Ramadan, malam hari raya, terbenam matahari pada tahun 737 Hijri, bukan Masihi tu, Hijri. Dia tersilap tulis, typo di situ tu. Beliau juga mempersembahkan kitab ini pada tuan guru beliau, Imam Tibi, pada ketika munculnya anak bulan Syawal. Imam Tibi setelah menerima kitab tanpa melengahkan masa, telah mensyarahkan kitab tersebut dengan nama Al-Kashif an Haqa'iqi Sunani. Bila kitab Mishkat ini ditulis, itu dia ada muqaddimah Mishkat tu. Di dalam muka surat 91 ada muqaddimah Mishkat. Panjang sekali kenapa kitab ini ditulis. Di dalam khutbah beliau telah menceritakan kesemuanya sekali. So kalau kita baca khutbah tu, dia panjang pula di situ. So, jadi saya ringkas yang bolehlah saya akan buat. Jadi bila nak letakkan nama, dia kata Masabih. Masabih itu pelita, jamak kepada misbah. Pelita-pelita dah ada. So beliau ni seorang yang tawaduk. Beliau mengatakan begini, aku nak letak kitab aku ni dengan nama apa ya? Beliau meletakkan nama orang-orang dahulu, memang ulama-ulama dulu, Masya Allah, ala ra'si wal ain, dengan sifat takwanya, dengan sifat taharah yang ada pada mereka semua, dengan sifat tawaduknya. Sebab itu beliau, Masya Allah, dengan keikhlasan beliau, iaitu sebab itu kitab-kitab beliau ni digunakan sampai sekarang, hampir 1000 tahun sudah kitab ini masih lagi digunakan pakai lagi. Jadi bila nak letakkan apa, Masabih, pelita. Oh, dia kata pelita dah ada. Pelita ni hadis tu ibarat pelita lah. Sebab kita kan ahkam syariah kita, maksudnya
kita hukum syarak kita, hukum syar'iyah kita dikeluarkan daripada 4 perkara: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi kita ambil daripada 4 sumber tadi dalam 4 mazhab lah. Dan kita ambil daripada 4 sumber tadi: Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi hadis adalah salah satu daripada sumber untuk hukum ahkam. Hadis ini bahan mentah, salah satu sumber. Sebab tu dia ada penerangan dan dia ada penjelasan yang dituliskan oleh ulama-ulama. Khair. Jadi bila kata nak letak nama dengan kitab ni, nak nama kitab apa ya? Bila kata Misbah Masabih, sudah ada. Jadi beliau meletakkan nama dengan nama Mishkatul Masabih, tempat letak pelita. Mishkat ni tempat letak pelita. Kalau kita tengok dalam rumah lama-lama, rumah tanah tu, dia akan buat tempat letak taruh pelita tu. Di situlah dia panggil mishkat. Mishkat ni dalam mishkat, tempat letak pelita. Jadi beliau begitu tawaduk. Sedangkan hadis beliau ni beliau sudah ada tanda, tapi oleh kerana beliau ni tawaduk, dia telah menyusun kembali yang ditulis oleh Allamah Baghawi. Tapi walaupun di authornya lah macam itulah, disusun balik, ditengok balik tentang hadis itu, dan oleh kerana itu beliau masih lagi tawaduk. Beliau menamakan dengan nama, iaitu dengan nama itu dengan nama Mishkatul Masabih, tempat letak pelita. Tempat letak pelita lah, misbah pelita. Jadi begitu. Dan oleh kerana bila dah siap kitab ini, Imam Tibi rahmatullahi alaih, guru kepada Mishkatul Masabih, Imam Mishkat, ibu guru kepada Imam Tibris, dia ambil kitab ni, dia syarah pula kitab ni dengan nama kitabnya Al-Kashif an Haqa'iqis Sunani. Ini kitab syarah Mishkat yang pertama di dalam menterjihkan dalam mazhab Syafi'i. Iaitu tengok tu muka surat 87, syarah kitab Mishkat. Syarah kitab Mishkat. Syarah pertama bagi kitab ini ditulis oleh Imam Al-Husain bin Abdullah At-Tibi, yang dikenali dengan nama Allamah Tibi rahmatullah alaih, pada tahun 743 Hijrah. Lepas tu karangan kedua, syarahan kedua oleh Imam Syekh Jurjani bin Ali bin Muhammad. Karangan ketiga, syarah Mishkat oleh Syekhul Muhaddis Abdul Aziz Asy'ari pada tahun 843 Hijrah. Syarah Mishkat di antara yang keempat iaitu Allamah Mufti Syekh Ahmad bin Sulaiman Ar-Rumi, yang dikenali dengan nama Kamal Basha pada tahun 940 Hijrah. Dan syarahan Mishkat yang dengan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami pada 973 Hijrah, tapi tidak habis disyarahkannya. Mana syarahan ni tak dapat dihabiskan. Dan di kalangan masyhur juga, karangan masyhur syarahan Mishkat ini iaitu dengan nama Mirqatul Mafatih. Mirqatul Mafatih, yang dikarang oleh Mula Ali Qari pada tahun 1014 Hijrah. Ini di dalam mentarjihkan mazhab Hanafi. Di dalam fiqh lah, bab-bab fiqh diterjihkan di dalam mazhab Hanafi. Itu di antara salah satu kitab masyhur karangan Mishkat. Dan itulah tulisannya daripada At-Taqlid As-Sahih, itu daripada Syekh Idris An-Dahlawi. Itulah ulama-ulama yang terkebelakang dah tu, yang ditulis. Dan ada nombor 10. Tadi situ nombor 10 tu tak ditulis ni, nombor 10 tu. Sebab iaitu di dalam bahasa Melayu. Malu kat orang Arab, malu kat syekh-syekh besar semua dalam kitab bahasa Arab, tapi ditulis dalam bahasa Melayu, iaitu Midrajul Fawatih. Midrajul Fawatih ni dalam bahasa Melayu lah. Ditulis terjemah sedikit, ada syarahan sedikit yang saya buat, iaitu Midrajul Fawatih. Midraj saya ambil daripada perkataan mirqat juga. Mirqat ialah tangga, midraj juga tangga. Dan Fawatih, wazan dia jamak muntahil jumuh, saya ambil, dia ambil mafatih, saya ambil fawatih. Fawail, dia ambil mafail. So saya ambil fawail, dia ambil mafail. Jadi Mirqatul Mafatih, saya tukar namakan dia dengan nama Midrajul Fawatih. Tengok sebelum muka surat 1,
muka surat XX. Dia ada dua XX tu. Muka surat XX. Di situ dia tulis itu pengarang muqaddimah pengarang Midraj, iaitu hamba yang hina inilah, hamba yang daif ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas penghulu sekalian alam. 1000 kesyukuran dirafakkan kepada Allah. Dengan izinnya, dapatlah si hamba yang lemah ini menyiapkan terjemahan kitab Mishkatul Masabih dan syarahannya. Dan muqaddimah ini ditulis oleh zaujah saya yang disayangi. Masya Allah, dia tolong muqaddimahkan kitab saya ni. Dalam muqaddimah pengarang Mishkat ni ada sedikit beliau yang susunan ayat yang saya bagi pada beliau menyusunnya. Masya Allah, yang banyak memberi galakan pada saya untuk menulis kitab inilah. Dia sebab saya sudah mula menulis kitab ini pada 2001 dan saya sudah siapkan kitab ini pada 2010. So kitab ini dikeluarkan jilid pertama pada 2014. Jadi saya kata tak ada orang yang nak menolong saya di dalam banyak perkara lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Amar Boki. Masa tu beliau dimusahibkan dengan saya untuk kitab Mishkat ini, dan beliau Masya Allah dalam bidang komputer pandai. Beliau belajar UM bahagian engineer, selepas tu pergi belajar South Africa dan jadi Maulana lah. Jadi bahagian komputer ni semua dia pandai, A to Z dia pandai, dan beliau lah yang menguruskan pengeluaran kitab saya, dan beliau lah banyak menolong saya semasa beliau bersama dengan saya di 2013 pengajian Mishkat. Oleh kerana ustaz-ustaz baru, dia bersama dengan ustaz-ustaz lama di dalam pengajian, dan saya minta tolong beliau sebab dulu saya nak minta tolong dah. Tadi beliau kesibukan banyak perkara yang harus diusahakan tentang maktabah di madrasah ni. Jadi betulan alhamdulillah rezeki Allah datangkan beliau, dan saya bincang dengan beliau mudahlahkan saya, dan selainnya ditulislah. Sesungguhnya ini adalah satu pekerjaan yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerja ulama-ulama yang terdahulu. Nyatalah kitab ini muncul di dalam lambakan kitab yang hebat, maka ia diharap memberi manfaat dan menjadi simpanan bernilai bagi penulis setelah tiada nanti. Saya harap kitab ini menjadi bekalan untuk saya lah untuk hari kemudian nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya dan menerimanya. Saya telah cuba dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris, telah mula ditulislah oleh kawan-kawan, diterjemahkan oleh kawan-kawan. Jadi alhamdulillah di situ. Dan penulis, ini saya telah namakan kitab ini dengan nama Midrajul Fawatih, yang memberi makna tangga pembuka ilmu syarah bagi kitab Mishkatul Masabih, sebuah kitab yang besar. Pada pendapat penulis yang hina ini, apalah artinya sebuah tangga kerana ianya hanya diibaratkan sebatang tangga, kerana ia hanya diibaratkan sebatang kayu yang keras yang dipijak oleh orang yang melaluinya. Tetapi apabila dikaitkan dengan penuntut ilmu, maka terserlahlah kepentingan tangga tersebut, kerana yang melaluinya adalah orang-orang pilihan Allah. Harapan penulis semoga ianya terus menjadi sumber penting dalam menolong penuntut ilmu mendapat kefahaman ilmu. Penulis juga telah memasukkan karangan daripada Tuan Guru. Itulah saya tulislah sedikit sebanyak yang saya tulis. Dan ada di dalam muqaddimah Mishkat, di akhir kitab sedikit, iaitu di muka surat, saya minta daripada muka surat saya bawa di sini tentang muka surat 71, iaitu tentang adab-adab belajar hadis. Dalam muka surat 71 ialah tentang adab-adab belajar hadis. Adab-adab belajar hadis lah dalam muka surat 71 ni, iaitu adab-adab belajar hadis. Di sini saya bawa sedikit tentang perkara adab-adab belajar hadis. Pertama, iaitu kita betulkan niat kita. Dalam kita belajar, mesti kita betulkan niat kita dengan hadis innamal a'malu binniyat yang akan diterangkan di dalam hadis pertama nanti. Kedua,
iaitu kita perlu memberi perhatian, tawajuh di dalam memberi pengajian. Di sini tawajuh ini saya bawa kisah tentang Imam Malik rahmatullah alaih semasa beliau mengajar, iaitu beliau disengat oleh kala jengking sebanyak 17 tempat, tapi masih beliau lagi berada di tempat yang sama kerana menghormati ilmu tersebut. Dan berselawat kepada Nabi SAW. Dalam belajar hadis ini kita banyak berselawat kepada Nabi SAW dengan sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu elok-elok lah. Selam tak boleh lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting iaitu adab kepada guru. Di dalam kehidupan kita, bila kita nak berkat hidup, kita mesti menghormati kedua ibu bapa kita. Ini ialah keberkatan hidup. Bila kita menghormati kedua ibu bapa kita, maka kita akan mendapati keberkatan hidup. Dan keberkatan hidup. Dan satu lagi ialah untuk keberkatan ilmu, kita mesti menghormati guru, adab kepada guru. Di situ saya bawa satu kisah Imam Abu Hanifah, iaitu beliau mempunyai 3 anak murid yang hebat. Imam Zufar rahmatullah alaih, Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih, dan Imam Muhammad rahmatullah alaih. Dan di antara 3 ni yang genius ni, 3 yang hebat ni, yang paling hebatnya Imam Zufar rahmatullah alaih. Tapi Imam Zufar rahmatullah alaih tidak banyak membantu dalam fiqh kepada tuan gurunya kerana beliau kurang menghormati gurunya. Semasa beliau sedang bermutalaah di dalam pengajian kita, dalam pengajian sistem pondok dan sistem madrasah ni, belum kita mengaji kitab-kitab besar, kitab kecil, kita panggil mutalaah. Dia ada muzakarah, dan dia ada lagi mutalaah. Mutalaah ni ialah persiapan kita lah, prep kita, persiapan kita untuk pengajian akan datang. Jadi semua persiapan ni dibuat oleh pelajar untuk mengaji pada pelajaran akan datang. Guru akan datang mengajar, bukan anak murid datang kosong gitu tak. Kita akan buat persiapan, kita akan tengok i'rab dia, baris dia, terjemahan dia, semua dibuat. Dan kita akan baca hadis tadi, kitab tadi yang tak ada baris tadi, kita akan baca. Kalau salah kita kena marah, kita kena tegur, baris batas, baris bawah salah, semua kena marah. Lain mood tak elok guru tadi, kita baca yang baris bawah, kita baca jadi baris atas. Masya-Allah, rezeki lah gitu, kena lah gitu, kena tibai lah gitu. Dia kata, kenapa kau baca salah? Jadi itu kita, dan semua ini kita kena buat persiapan. Itu kita panggil dia mutalaah. Kita buat persiapan untuk pengajian yang akan datang. Itu kalau orang di madrasah dia fahamlah apa itu mutalaah. Jadi mutalaah kita semua kena buat, semua prepare daripada pelajar-pelajar sendiri semua. Itulah membentuk isti'dad dan kebolehan seorang pelajar untuk menguasai pembacaan kitab. Kalau kita ada kemampuan isti'dad dan kemampuan ini, insya-Allah mana-mana kitab yang kita pelajari, kita akan boleh membacanya dan kita boleh mengajarnya. Walaupun kitab itu tak pernah kita pelajari, tapi setelah kita ambil, kita mutalaah dahulu dan kita belajar. Saya baru first time saya datang ke Seri Petaling, baru 2-3 tahun, saya disuruh mengajar kitab Jam'u Jawami'. Jam'u Jawami', saya tak pernah dengar nama sebelum ni. Dia kata, Ustaz kena mengajar kitab ni. Ya Allah, kitab yang saya tak belajar, macam mana saya nak mengajar? Tak apa, tapi oleh kerana kita diasuh, kita dilatih dengan mutalaah tadi dalam 7-8 tahun semasa kita di madrasah, saya kata okey, saya cuba mengajar kitab itu dalam usul al-fiqh, tapi bersandarkan kepada penerangan dalam bentuk mantik. Banyakkan dalam Jam'u Jawami' itu diterang dalam bentuk mantik, dalam bentuk mantik tadi. Jadi perkara ini banyaklah dibuat. Dibuat. Saya mengajar 1 jam, saya mutalaah. So saya mengajar 40 minit saja. Tahun pertama begitulah, susahnya apa semua sekali. Jadi dia panggil mutalaah. Itu persiapan. Lepas tu, dan masa kita belajar, kita akan belajar dengan tuan guru akan syarahkan, dan selepas itu kita takrar, kita ulangi. 3 perkara lah yang tu menyebabkan isti'dad seseorang tadi di dalam membaca kitab-kitab, apabila kekuatan yang ada pada mereka dalam mutalaah. Dan benda ni terhasil oleh pelajar-pelajar madrasah dan pelajar-pelajar pondok sahaja.
Kalau pelajar-pelajar di sekolah, dia tak adalah mutalaah ni, dia ada muzakarah aja. Dia ada muzakarah, grup muzakarah dan sebagainya. So kita ada mutalaah. Kekuatan dan kehebatan pelajar itu di dalam mutalaahnya untuk menguasai kitab-kitab seterusnya. Di segi i'rabnya, di segi i'rabnya kita panggil tarkib atau i'rabnya, dan di segi terjemahannya, di segi memahami dan menguasai maknanya. Dari segi i'rabnya. Begitu sekali lah kita diajar. Jadi semasa Imam Zufar rahmatullah alaih ni dia belajar, dia mengaji, dia duduk mutalaah, tuan guru dia lalu. Sebagai penghormatan sepatutnya dia menghormati tuan gurunya dengan berdiri. Itu. Perkara ini hanya diketahui oleh orang-orang madrasah saja. Mungkin orang luar dia menganggap pelik lah perkara itu. Macam tu sekali kena hormat guru. Tak. Keberkatan ilmu adalah melalui guru. Itulah yang kami pelajari di madrasah. Terima kasih kerana madrasah mengajar kami begini, dan kami menghormati dan kami menganggap itu adalah penting di dalam menghormati guru. Cium tangan apa semua tu, bila orang luar tengok kan, bila Syekh Nuruddin dia datang, ada anak-anak murid cium tangan, orang kata ni penyembahan ni kenapa tak ansut sangat pada guru. Tidak, sebenarnya itulah yang dilakukan oleh murid, kerana disitulah keberkatan ilmunya. Kalau kami dengan Syekh Musa rahmatullah alaih kena pukul dengan selipar lagi atas kepala. Siapa masuk lewat dalam pelajaran telah ditutup pintu. Siapa masuk lewat, siapa baca salah, tu baca hadis tu tahun akhir tu, beliau ambil selipar ketuk kepala kami lagi. Tapi kami seronok, Allah biar dia ketuk pun tak apa, terbuka sikit aku punya otak ni. Kita seronok dengan tu. Tapi kalau orang dunia luar tengok, ini satu penganiayaan. Macam mana guru boleh buat begitu pada anak murid? Tapi bagi kami, pelajar-pelajar, kami menganggap itu satu saadah, satu kebanggaan yang mana diingat. Macam mana Sayyidina Abu Hurairah, nanti kita akan belajar hadis, Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah, "Raghima anfu Abi Zarrin." Bila Nabi terangkan Abu Hurairah tak faham-faham. Nabi kata, kau ni Abu Hurairah tak faham-faham aku nak terangkan ke kau. Tapi perkataan itu keramat oleh Nabi SAW. Maka Sayyidina Abu Hurairah apabila mengajar hadis mengenai matan tadi, beliau akan kata, Raghima anfu Abi Zarrin. Raghima anfu Abi Zarrin. Abu Hurairah ni tak faham-faham dia. Jadi kenapa kata-kata itu adalah kata-kata keramat daripada Nabi SAW. Jadi beliau tak bangun, maka Imam Abu Hanifah kata, Zufar, ilmu kamu dapat, tapi keberkatannya kamu tidak ada. Jadi keberkatan pada ilmu. Dan begitu juga adab kepada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ilmu. Sebab ini adab ini penting. Sebab orang-orang dahulu mereka mengajar adab, baru belajar ilmu. Sebab satu peradaban itu adalah amat penting. Mereka belajar adab, baru mereka belajar ilmu. Jadi kita ni tak belajar adab, terus belajar ilmu. Sebab itu dalam misal, dalam bahagian Nahu kita belajarkan Daraba Zaidun Amran. Kenapa dia tak kata Akrama Zaidun Amran? Kita belajar Daraba Zaidun Amran. Oleh kerana kita tak belajar adab, Daraba Zaidun Amran, kawan ni pukul kawan ni. Tapi orang dulu dia tak bagi misal Akrama Zaidun Amran, Daraba Zaidun Amran, Daraba Zaidun Amran. Jadi oleh kerana mereka sudah ada adab. Jadi sebab itu penting kepada satu peradaban. Peradaban kepada guru adalah amat penting. Kedua, peradaban dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ilmu, iaitu pen, misalnya pen, perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ilmu, pen. Pen ini perlu dihormati kerana dia adalah tempat untuk kita menulis ilmu. Dengan ini kita akan salah satu daripada sebab untuk kita mendapat ilmu. Begitu. Jadi bersangkut paut dengan ilmu, menjadi pen. Syekh Anwar Kashmiri rahmatullah alaih, dia menghormati kitab. Syekh Anwar Kashmiri adalah tuan guru kita, peringkat datuk lah. Tuan guru saya iaitu Syekh Jamshid rahmatullah alaih. Beliau mengajar jalan lain kami. Sebelum beliau meninggal, beliau mengajar Bukhari. Dan saya pernah berkhidmat dengan dia selama 4 tahun lah. Saya berkhidmat dengan beliau. Saya tidur di bawah kaki beliau 4 tahun. Saya berkhidmat dengan beliau. Segala persiapan, segala ubat, segala semua segi itu saya yang jaga beliau selama 4 tahun saya berkhidmat. Mungkin berkat
khidmat itulah dapatlah sikit hawa-hawa daripada tuan-tuan guru. Ada kekuatan bagi saya untuk menulis. Khair. Jadi Syekh Anwar Kashmiri rahmatullahi alaih adalah tuan guru beliau. Dia kata Syekh Kashmiri ini satu orang yang mana Masya Allah hafalannya begitu mantap, kerana penghormatan dia pada ilmu dan alat-alat ilmu. Mantap. Beliau ni Allah SWT menjadikan akal bagi manusia. Dan akal ini kalau mengikut kajian, dia boleh menghafal 1 bilion data. Kenapa kita tak boleh hafal? Sebab tu dosa yang ada pada kita. Sebab tu Imam Syafi'i telah berkata, dengan sebab dosa ni, dia lemah nak menghafal. Bertanya kepada tuan guru dia. Jadi, beliau boleh hafal. Tapi kita, kalau 20 mata pelajaran tu, simple aja. Sebab kita boleh mengingati 1 data. 1 bilion data. 1 bilion data, bila kita PC kan, dia seperti 2 buah KLCC. So, otak kita ni sebenarnya 2 buah KLCC. Apabila digunakan dengan betul, dan dia akan boleh mengingati. Sebab tu ulama-ulama dulu hafal hadis boleh, hafal apa macam-macam boleh, bersama dengan perkara-perkara yang semasa yang perlu dijaga. Begitu sekali. Begitu 1 bilion data. Tapi bila digilap, bukan setakat 1 bilion, dia akan sampai kepada 1 trilion data. Kita boleh ingat sampai 1 trilion data. Tentu dengan ilmu ni. Sebab tu ilmu tu wahuwa nurun. Dalam kitabul ilmu nanti kita akan belajar ilmu tu, takrif ilmu dalam muka surat berapa. Dalam kitabul ilmu, dalam muka surat, dalam jilid pertama ni dia ada kitabul iman dengan kitabul ilmu. Ini sebab hari pertama ni saya mukaddimah dahulu sajalah dahulu. Kitabul iman dengan kitabul ilmu, muka surat 479. Saya ta'rifkan dengan kitabul ilmu tadi. Wa huwa nurun fi qalbil mu'min yu'khadhu bihi minal kitab wal sunnah wa yuhtada bihi ila Allah. Ilmu ialah nur dalam hati orang mukmin yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, yang membawa seseorang itu kepada Allah. Yang membawa seorang itu kepada Allah. Jadi ilmu. Jadi beliau ni begitu hormat kepada ilmu. Hafalan beliau Masya Allah dengan hebat sekali. Beliau pergi satu ketika, tuan-tuan kalau pergi ke Deoband, pengasas tempat Deoband di Madrasah Kutubkhanah, tuan pergi library dia. Sekarang besar dia, bulat besar, beratus ribu kitab dalam tu. Masa tu kitab penuh dengan kitab. Orang situ kata, penjaga library tu kata, kalulah Madrasah Kutubkhanah ni, library ni terbakar, kita ada satu orang yang boleh tulis semua kitab, semua balik kitab di dalam library ni. Beliau ialah Maulana Anwar Kashmiri rahmatullah. Boleh tulis semua balik kitab tadi. Hafalan beliau. Satu kecerdasan otak beliau. Beliau membaca sekali, beliau boleh ingat dalam masa 30 tahun. 30 tahun boleh ingat. Satu anak murid tanya, Tuan Guru, saya nak tanya satu masalah. Dia kata begini, kamu tengok kitab ini di jilid sekian, ada 10 jilid. Jilid ketiga, muka surat 20, baris 17. So, Google tak jumpa jari. Beliau boleh cari. Anak murid tanya, Tuan Guru baca kitab ini bila? Saya kata, pernah saya baca sekali lah, 33 tahun lepas. 33 tahun yang lepas, masih lagi beliau mengingati. Tak jauh, baru 80 tahun yang lepas baru. Orang ni tak lama. Bukan beribu tahun lepas. Jadi, menghormati. Jadi, bila membaca kitab, kan kita ada hawashi tepi tu. Dipanggil hasyiah dan hawashi. Jadi, untuk baca hasyiah tadi, kita kena pusing kitab ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Tapi beliau tidak. Beliau memusingkan badan beliau untuk membaca hawashi tadi. Bila ditanya kepada beliau, kenapa beliau macam tu? Dia kata, sebab itu saya nak mendapat. Kitab itu tempat saya nak memperolehi ilmu. Maka saya tidak boleh memusingkannya. Sayalah kena berpusing untuk melihat tulisan tersebut. Begitu hormat. Begitu sekali beliau menjaga adab, sehingga beliau kata pada anak muridnya, saya rasa dengan adab inilah saya diberi hafalan yang bagus. Jadi menjaga wuduk, memakan minyak atar, mengambil berat, membaca hadis, itu saya baca sedikit sebanyak. Dan ke-9, solat taubat. Jadi solat taubat.
Tuan guru kami yang mengajar hadis ini ialah hadis Mishkat ini ialah Maulana Syekh. Bahagian pertama ialah diajar oleh Alama, diajar oleh tuan guru kita Maulana Ihsanul Haq damat barakatuhum. Dan bahagian kedua, jilid kedua, bahagian kedua diajar oleh Maulana Nazrul Rahman damat barakatuhum. Nazrul Rahman sekarang umurnya 90 tahun lebih dah. Masya Allah, hafalannya begitu mantap, kuat. Masya Allah, ketakwaannya. Jadi Imam Syafi'i telah bertanya sekali kepada tuan gurunya, sakaitu ila waqi'in su'al hifzi fa arsyadani ila tarqi ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdi li'asi. Aku telah mengadu kepada ustazku Sayyidina Imam Waqi' rahmatullah alaih akan buruknya hafalanku. Maka beliau telah menasihati daku agar meninggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarki ma'asi. Ilmu ni dia kena tinggal maksiat. Ilmu ni dia kena tinggal maksiat. Barulah ilmu tak akan datang. Dan beliau fa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau telah memberitahu pada daku sesungguhnya ilmu itu nur. Wa nurullah, dia adalah nur. Sifat al-ilm itu salah satu daripada sifat Allah. La yuhdi li'asi, maka tidak akan dikurniakan kepada pelaku maksiat. Jadi sebab itu kita kena istighfar. Maulana Syekh Ihsanul Haq beliau mengatakan selepas mengajar hadis, setiap kali mengajar hadis kepada kami, beliau akan beristighfar. Dia kata, aku akan sudahkan istighfarku sebanyak 1000 kali setelah mengajar hadis. Macam itulah ulama-ulama, Masya Allah, guru-guru kami yang mengajar hadis-hadis ini dengan ketakwaan beliau. Dan di situ pada muka surat 74 saya membawa sedikit kisah mereka yang menolak hadis. Siapa mereka yang menolak hadis? Saya bawa sedikit golongan-golongan yang menolak hadis. Dan mereka, sebab hadis ni iaitu dipanggil, di zaman sahabat Nabi tidak ada perbezaan antara Quran dan hadis, yakni sepakat ulama telah beramal, yakni para ulama sepakat untuk beramal dengan Quran dan hadis. Zaman Nabi sepakat. 100 tahun selepas itu muncullah golongan yang menolak hadis. Firqah yang mula-mula muncul ialah firqah Mu'tazilah. Mereka berpendapat hadis yang berlawanan dengan akal tidak boleh diterima, seperti hadis azab kubur, timbangan neraca dan sebagainya. Jadi mereka menjadikan akal sebagai pengukur kepada hadis. Para ulama telah menjawab persoalan-persoalan mereka. Jadi di antara mereka yang mengingkari hadis di zaman sekarang seperti Ghulam Ahmad Qadiani, mereka mengaku menjadi nabi dan kumpulan dia dikenali dengan Qadiani di India dan Ahmadiyah di Indonesia. Antara hujah mungkirin hadis, mereka menolak hadis bahawa Al-Quran sudah jami', Quran dah sempurna, dah jami', oleh itu tidak perlu lagi pada hadis. Dalil mereka lah wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu, menjadi petunjuk hidayat serta memberi rahmat dan berita yang menggembirakan kepada orang Islam. Jadi di situ saya akan jawab, dan banyaklah tentang perkara-perkara tadi. Tuan-tuan boleh baca sendiri sahaja. Dan lepas tu saya bawa juga beza muka surat 77 ilmu hadis dan ilmu tarikh. Ilmu tarikh ni ilmu sejarah, dia diambil oleh siapa sahaja, tapi ilmu hadis ni dia diambil oleh mereka-mereka yang siqah, diyakini dengan sifat-sifat rawinya dan sebagainya, rijal-rijalnya. Saya bezakan di situ. Dan bezakan hadis zanni, kenapa hadis zanni itu diterima, begitu juga. Dan muka surat 79 maujudah munkirin hadis. Siapa di zaman sekarang yang mungkir kepada hadis? Golongan yang mungkir hadis yang wujud pada masa sekarang ialah mereka mengingkari hadis dengan sebab fasid, dengan sebab kewujudan yang rosak, tujuan yang rosak. Mereka mencari alasan untuk tidak beramal dengan amalan-amalan agama yang tidak bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Mereka berkata tidak payah lagi kita beramal dengan hadis, cukup dengan Al-Quran saja. Perkara ini sebenarnya
membawa kepada tidak beramal lagi kepada zahir Islam. Oleh itu, ulama berkata mereka yang menolak hadis sebenarnya mereka menolak Al-Quran juga. Sebab apa? Allah Ta'ala kata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Saya bawa ayat tu sebab apa? Katakanlah Muhammad, jika kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi, ikutilah hadis Nabi SAW. Begitu. Dan wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti hadis. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya bawa di situ sedikit sebanyak. Dan selepas tu ayat-ayat yang menerangkan. Dan firqah zahirah. Surat 81 firqah zahir, iaitu mereka memahami hadis hanya pada zahir hadis. Sedangkan hukum dikeluarkan bukan bergantung kepada ibaratun hadis. Sebab hukum dikeluarkan bukan sebab ibarat, bukan sebab hanya zahir hadis. Sebab dalam mengeluarkan hukum kita ada 4. Ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iqtida'un nas. Nas tu Quran hadis lah. Isyaratun nas, isyarat. Ibaratun nas, ibarat dia apa yang tertera di dalam hadis, itu dipanggil ibaratun nas. Isyaratun nas, isyaratun nas, isyaratun nas ni isyarat daripada hadis ni apa, isyarat daripada ayat ni apa. Iqtida'un nas, apa kehendak ayat ni. So dia banyak, dia bukan hanya daripada ibarat. Jadi ada golongan mereka yang memahami zahir hadis sahaja. Sebab hadis ni kita dah beritahu bahan mentah. Oleh itu golongan yang beranyak beramal berdasarkan zahir hadis sahaja dan menghukum hanya melihat satu hadis tanpa mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan bab, sedangkan satu hukum itu dibuat dengan melihat kepada Al-Quran, meneliti seluruh Al-Quran, kemudian dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut, kemudian barulah suatu hukum itu boleh dikeluarkan. Mazhab ini ketua mereka ialah Imam Daud Zahiri rahmatullah alaih. Misalnya menghukumkan kafir kepada mereka yang meninggalkan solat. Iaitu hukum-hukum tadi, firqah zahirah. So saya tuan-tuan baca sedikit, saya dah masukkan. Mujtahid dan muhaddis. Ini yang penting. Mujtahid, siapa itu mujtahid dan siapa itu muhaddis? Okey. Ni saya nak bawa sedikit. Sebab apa saya bawa sedikit? Sebab mujtahid dan muhaddis itulah saya akan bawa satu tajuk kecil di bawah, taklid. Kenapa kita harus wajib bertaklid? Kenapa kita wajib bertaklid? Sebab tu mujtahid dan muhaddis. Mujtahid apa dia? Begitu juga dengan hadis. Mereka yang menghafal hadis sehingga boleh menghafal 1 juta hadis berserta dengan sanadnya kerana hafalan mereka yang kuat. Kedua, mereka yang alim hadis. Mereka mempunyai tadabbur dan tafakur terhadap hadis. Mereka tahu tentang hadis, mereka mengistinbat dan mengeluarkan hukum. Dalam 300 tahun pertama, ada sebahagian muhaddis hanya menghafal hadis dan sebahagian lain memahami hadis dan mengetahui mengenai sifat-sifat rawi serta mengistinbat, yakni mengeluarkan hukum. Mereka itu dipanggil fuqaha. Mereka itu dipanggil fuqaha, ulama-ulama fuqaha. Jadi imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahmatullah alaih, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal ialah mereka ini ialah ulama-ulama fuqaha. Mereka ini di kurun kedua. Dia ada kurun pertama iaitu kurun sahabat, 101 tahun, 1 hijrah hingga ke 100 hijrah dia panggil kurun pertama. 101 hijrah hingga ke 200 hijrah dia panggil kurun kedua. 201 hijrah hingga ke 300 hijrah dia panggil kurun ketiga. Jadi kurun pertama ni sahabat. Di situ tidak ada ikhtilaf sebab ada zaman Nabi SAW dan ditanya kepada Nabi dan kepada sahabat dan diberitahu penerangan itu. Dan yang menjadi itu selepas 100 tahun itu. Selepas 100 tahun pertama itulah ulama-ulama fuqaha, iaitu ulama-ulama fuqaha datang. Imam Abu Hanifah lahir dia pada tahun 80 hijrah. Dia masih lagi tabi'i, meninggal pada tahun 150 hijrah. Tarikh dia meninggal, tarikh itulah lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik rahmatullah alaih, beliau datang pada tahun 93 hijrah. Tuan-tuan tengok di dalam muka surat, dalam mukaddimah saya tadi, di dalam muka surat
di dalam penerangan hadis. Saya bawa tadi. Di sini nama-nama imam. Di dalam muka surat 104. Dalam muka surat 104, Imam Muslim, Imam Bukhari 194 hingga 256. Berarti tahun kurung ketiga lah. Dia ulama kurung ketiga. Imam Muslim 204 hingga 261. Ulama kurung ketiga. Imam Malik tengok. Imam Malik sebab disusun ni mengikut saranan hadis. Jadi Imam Malik tahun 1993 hingga 179, iaitu kurung kedua. Imam Syafi'i 150 hingga 204. Imam Ahmad bin Hanbal 164 hingga 241. Dia termasuk ulama ke belakang sedikit dan dia sezaman dengan muhaddis. Barulah bila fuqaha ni orang yang mengingat, orang yang mahir tentang hadis dan mereka mengeluarkan hukum melalui hadis. Banyak dulu fuqaha iaitu kita panggil mujtahid yang boleh mengeluarkan. Di zaman dulu ramai mujtahid, tapi yang bakinya 4. Jadi Imam Abu Hanifah tahun 80. Dia meninggal tahun 150. Jadi yang pertama itu fuqaha pertama. Itu bersandarkan mazhab Hanafi. Dan Imam Malik 93 hingga 179 bersandarkan mazhab Maliki. Dan Imam Syafi'i 150 dan 204. Masih lagi kurung kedua. Di kurung kedua. Dia masuk kurung ketiga dah di dalam 3 tahun. Tapi riwayat hidup dia kurung kedua. Dan Imam Ahmad 164, 241. Dah kurung kedua dan kurung ketiga. Jadi Imam Malik, Imam Bukhari datang kurung kedua. 194 dan 256. Jadi Bukhari ditulis setelah mereka ulama-ulama fuqaha ini menyusun hadis dan mengistimbatkan hadis berdasarkan kaedah-kaedah dan hukum-hukum syar'iyah dan maqasid syar'iyah dan hukum bersandarkan lughah Arabiah sahihah yang mereka keluarkan. Jadi dan mereka menyusun fiqh mereka sebelum datangnya kitab Bukhari. Jadi sebab itu mereka tak jadikan sandaran Bukhari itu sebagai satu sandaran dalam hadis, dan tak jadikan Muslim itu satu sandaran dalam hadis. Sebab mereka ini datang kemudian. Jadi fuqaha ini datang awal. Fuqaha ini datang di kurung kedua, dan fuqaha telah menyempurnakan fiqh mereka. Terutama imam yang 4 ini telah menyempurnakan fiqh mereka. Yang adik itu ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal pada tahun 164 241 Hijrah. Jadi mereka datang lewat. Jadi sandaran hadis, sandaran hukum yang dikeluarkan oleh ulama yang 4 ini, fuqaha yang 4 ini, tidak berdasarkan pada Bukhari dan Muslim. Sebab pada masa itu Bukhari tidak menulis lagi kitab, dan Bukhari pun tak lahir lagi mana sudah. So mereka hadis sudah ada. Jadi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dengan Rasulullah hanya 2 orang ustaz saja. Imam Bukhari dengan Rasulullah ada 4 orang ustaz atau 5 orang ustaz. Jadi macam mana Allah susun cantik. Mula-mula datang fuqaha, sebab tu datang muhaddis. Muhaddis ni sebab nak susun balik susunan hadis. Dia begitu. Jadi fuqaha ini datang dahulu. Jadi fuqaha tu tadi telah menyusun tadi. Khair. Jadi kita tengok balik pada muka surat tadi. Dalam muka surat mujtahid dan muhaddis. Tengok. Beliau begitu juga dengan hadis. Mereka yang menghafal hadis sehingga boleh menghafal 1 juta hadis berserta dengan sanadnya, kerana hafalan mereka yang kuat. Kedua ialah ulama yang mereka yang alim hadis, mereka yang tadabbur, meneliti, tafakkur, melihat kepada hadis itu. Dalam masa 300 tahun pertama adalah sebahagian muhaddis hanya menghafal hadis dan bahagian lagi memahami hadis dan mengetahui mengenai sifat-sifat rawi serta mengistimbatkan mengeluarkan hukum. Mereka ini dipanggil fuqaha. Beserta ini mereka mempunyai sifat takwa, kesucian, taharah, khauf ilahi, takut kepada Allah, dan mereka ini adalah di kalangan imam-imam yang lengkap. Serta mereka telah mempunyai ilmu yang lengkap dan menjadikan mereka itu mujtahid.
Antara mereka ialah imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab itulah misdaq hadis faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Faqihun wahid. Faqih tu mujtahid. Itu surah mubalaghah tu. Bukan faqih, tak. Faqih fa'ilun. So faqih seorang alim, bukan alim biasa tu. Faqihun tu mubalaghah punya sirah tu. Sebab tu kalau kita mengaji mutalaah dan kita mengaji sarah dan nahwu, kita faham faqih tu sirah mubalaghah. Dan mubalaghah tu maksud dia ialah seorang faqih, seorang yang mubalaghah, seorang yang mahir, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang habib. Faqih dimaksud ini merujuk kepada mujtahid. Imam Bukhari juga mujtahid di zaman beliau. Tapi kita tidak bermazhab Bukhari, kita tidak bermazhab Syafi'i, kita tidak bermazhab Muslim, tapi kita bermazhab imam yang empat, imam yang diterima. Kita di Malaysia bermazhab Imam Syafi'i. Kita tidak menolak hadis Bukhari, Muslim. Alhamdulillah kita mengajar hadis, saya mengajar hadis Muslim. Masya-Allah. Tapi kita berfiqahkan fiqh fuqaha, ulama fuqaha. Kerana mereka datang dahulu dan mereka telah menyusun sebelum datangnya ulama-ulama muhaddis ini. Jadi fuqaha pada zaman dahulu ialah mereka yang tadabbur pada hadis dari segi sanad dan matan dan mengistimbatkan, mengeluarkan hukum daripada hadis-hadis tersebut, sama ada dia menghafalnya ataupun tidak. Taklid. Jadi atas dasar ni lah taklid itu penting. Okey, orang yang belajar hadis, Al-Quran dan hadis adalah mustahab untuk mereka bertaklid. Orang yang belajar, mustahab bagi dia. Bagi mereka yang mahir dan memahami ilmu agama, mustahab. Tengok, mustahab maksudnya. Tapi bagi kebanyakan ulama, pendapat kebanyakan ulama pada zaman Imam Sayuti, di zaman sekarang sudah tidak ada lagi ulama-ulama yang mempunyai syarat-syarat yang sempurna untuk membolehkan mereka berijtihad secara umum. Syarat yang sempurna ini mempunyai ilmu yang mendalam dalam bidang fiqh, tafsir, hadis, ilmu alat, balaghah, ma'ani, bayan, batik, tarikh dan lain-lain. Ini berserta dengan sifat takwa dan khauf pada mereka. Jadi ulama-ulama ni, dan dikatakan Imam Sayuti ni di kurung ke-8. Mujtahid ni datang kurung ke-8. Dan ada tempat mengatakan sampai kurung ke-4. Bukan maksudnya tak ada mujtahid. Orang yang mempunyai ciri-ciri tadi. Satu kata-kata sampai kepada Imam Daruqutni. Oleh itu wajib bagi orang awam bertaklid dengan salah satu imam mujtahid yang 4. Bukan sunat, wajib. Sebab kita tak boleh mengeluarkan hadis, kita tak boleh mengeluarkan hukum sendiri. Kita baca hadis, kita keluarkan hukum sendiri, tak boleh. Wajib bertaklid. Di Malaysia kita berfiqahkan kepada mazhab Syafi'i. Oleh itu kita bertaklid kepada Imam Syafi'i. Perkara ini wajib kerana mazhab Syafi'i mazhab imam yang 4 sahaja yang tersusun dan terjaga hingga ke hari ini. Dalam bertaklid tidak diharuskan untuk mencampur adukkan pendapat-pendapat daripada keempat-empat mazhab ini, walaupun seorang itu mahir dalam 4 mazhab. Dia hanya dibenarkan untuk mengikuti salah satu daripada mazhab yang 4. Sebab itu sebagai ihtiyatan ulama-ulama, misal contohnya Imam Hafiz rahmatullah alaih, beliau adalah ulama di kalangan bahagian special di dalam bahagian hadis, bahagian Al-Quran, dan semua kiraat Hafiz yang dibaca oleh kita, kiraat Hafiz, Tariq Imam Syatibi, riwayat Imam Asim, itu dibaca. Itu Imam Hafiz ni dia muhaddis, dia fuqaha, dia faqih, dia hadis, muhaddis, dia mentafsir Al-Quran. Tapi bila kata ada orang yang hebat Melaka, beliau dah tahu dah, bagi beliau harus. Tapi beliau telah declare, saya bermazhab Imam Syafi'i. Pengarang hadis kita, Alamat Baghawi, Alamat Tibri, semua bermazhab Syafi'i, walaupun mereka ni ulama-ulama hadis. Begitu. Jadi sebab itu bagi kita bertaklid itu wajib. Dalam bertaklid, i'tiqad muqallid terhadap apa yang diijtihadkan oleh imamnya adalah betul, tetapi kemungkinan salah bila dibandingkan dengan dalil orang lain. Tapi kita i'tiqad kita betul lah. Tidak dikatakan juga pendapat mujtahid yakin, pendapat mujtahid yang lain itu yakini secara yakin.
Jadi ada imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, dilahirkan pada tahun 83 Hijrah. Dilahirkan 93 Hijrah, 150 Hijrah, 164 Hijrah. Jadi sebab itu, jadi ilmu-ilmu ni datang, kerana banyak ilmu-ilmu ni datang. Jadi sebab itu mujtahid tadi. Jadi maksud penyusunan hadis dan maksud ilmu-ilmu hadis. Masya-Allah. Jadi di situlah sedikit sebanyak hari ini kita dah sejam lebih dah. Jadi insya-Allah esok kita mulakanlah pengajian hadis kita sedikit sebanyak. Sebab itu penting. Sebab tu kitab saya ni saya karangkan dia untuk terjemahan, bukan setakat terjemahan. Sebab dia buat satu bahan mentah hadis ni. Jadi dan di situ juga ada masail-masail, dan kebanyakan di dalam bab masail saya akan menceritakan 4 mazhab dan saya akan mentarjihkan mazhab kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Di situ sebenarnya dia bukan kitab hadis terjemahan saja, tapi dia tidak ditulis secara detail lah, satu-satu perbahasan tu detail. So tak ada lah. Kalau tulis detail dia tak jadi 10 jilid, dia akan kena jadi 30 jilid. Jadi itulah sedikit sebanyak pemukadimah kita pada hari inilah. Pentingnya kitab-kitab ini kita pelajari, dan hadis ini bukan hanya diterjemah kita baca kita faham saja, tidak. Kita mesti melalui guru-guru untuk itu. Jadi insya-Allah kita akan esok, saya dah agak lebih dah sikit, sejam 20 minit. Insya-Allah nanti kita sambung lagi pada esok. Rancangan tadi diputus tengah jalan tadi, minta maaf lah. Apa mungkin dia punya tak tahulah macam mana, tapi insya-Allah lah esok saya akan ambil dalam masa 1 jam saja sehari insya-Allah. Hari ini agak lama sedikitlah sebab hari pertama. Insya-Allah moga Allah SWT bagi taufik pada saya dan tuan-tuan insya-Allah untuk kita dapat amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.